أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi dapat bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan segala kerja buat kita yang baik-baik ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, malam ni kita sambung lagi pembacaan kitab hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada hadis yang ke-37 pada malam hari ini. Maknanya kita ada baki lagi berapa hadis? 38, 39, 40, 41, 42. Maknanya ada 5 hadis saja lagi. Jadi malam ni kita masuk kepada hadis yang ke-37 pada malam ni. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Wa bisanadil muttasilin ila muallif rahimahullahu ta'ala an qala. Dia kata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbahu tabarakallahu wa ta'ala qala. Dia kata daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fima yarwihi an rabbah, pada apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya. Tuan-tuan, maknanya hadis ni ianya adalah hadis qudsi. Dia adalah hadis qudsi. Sebab Nabi SAW dia meriwayatkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dia meriwayatkan semula apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah hadis qudsi. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha katabal hasanati was-sayyiati. Dia kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencatat bagi segala kebaikan-kebaikan, was-sayyiat, dan juga dialah yang mencatat bagi segala keburukan. Tuan-tuan, makna daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala ni, semua yang dilakukan oleh manusia akan direkod oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perkara-perkara baik, dia akan direkod oleh Allah Ta'ala. Kemudian perkara-perkara keburukan juga akan direkod oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak ada orang yang dia terlepas daripada catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, ma yalfidhu min qawlin, tidaklah seseorang itu dia berkata walaupun dengan satu kalimat. Tuan-tuan, pada sisi dia atidun wa raqib, melainkan pada sisi dia ada atid dan juga raqib, yang mana kedua-duanya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mencatat apa-apa yang dilakukan oleh manusia dan apa-apa yang disebut oleh manusia. Tuan-tuan, maknanya manusia tak terkecuali daripada mereka ni dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, bila mana satu orang dia buat kebaikan, maka kebaikan itu pasti akan dizahirkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga orang yang melakukan kejahatan, yang walaupun dia melakukan kejahatan tu sikit, maka akan dizahir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa dia yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah. Tuan-tuan, satu objek yang begitu halus, satu objek yang begitu kecil, Allah Ta'ala kata kalaulah dia buat kebaikan walau sebesar zarah, khairan yarah, maka kebaikan itu pasti akan dizahir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa-siapa dia yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia pasti akan diperlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kerana tu pada hari akhirat ni kita kena doa banyak-banyak. Pasal apa kena doa banyak-banyak? Kerana nanti pada hari akhirat besok, segala amalan kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu hari akhirat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dia adalah yaumun nadamah wal khasrah. Ianya adalah hari menyesal dan juga hari kerugian. Tuan-tuan, pasal apa dia disebut sebagai hari menyesal? Pasal apa dia disebut sebagai hari kerugian? Kerana pada hari akhirat itu
Segala apa yang dilakukan oleh manusia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, bila dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada waktu itu terzahir segala apa-apa yang dia lakukan selama dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, pada hari itu baru manusia dia nak menyesal. Pada hari itu baru duk berasa ruginya dia tak beramal ketika mana dia hidup di atas muka bumi dulu. Tuan-tuan, sebab itu kesedaran ni dia kena main cepat. Dan biasanya penyesalan ni sifat dia, dia akan main lewat. Tuan-tuan, dia akan main ujung-ujung nanti baru dia terasa rugi. Tuan-tuan, sebab itu kata Nabi SAW, orang yang sehat dia tidak akan dapat nilai sehat itu setelah daripada mana dia sakit. Tuan-tuan, bila dia sakit baru dia teringat, kalau tahu dulu ni tak makan benda ni, kalau tahu dulu ni aku tak buat macam ni, sakit. Tuan-tuan, baru dia teringat kepada kesihatan dia dulu. Kemudian Nabi SAW kata, orang yang hidup dia tidak dapat nilai kehidupan setelah daripada mana dia mati, barulah dia menghargai kehidupan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi kita masih lagi ada umur. Tuan-tuan, kita masih lagi diberikan peluang untuk hidup atas dunia. Tuan-tuan, hidup atas dunia ni dia bukan stres lagu mana pun. Hidup atas dunia ni dia bukannya jadi sebagai seorang rahib. Tuan-tuan, rahib ni dia adalah orang yang nak mendekatkan dirinya kepada Tuhan, tetapi dia menyeksa diri dia. Tuan-tuan, yang ni adalah perkara yang tak sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita disuruh supaya menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Kerana tu semua lapangan agama dia dah ajak dah. Kalau kita nak berhibur, ada cara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita nak berseronok, ada seronok cara yang ditunjuk oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita kena patuh dengan apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan diri daripada setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita kerja macam biasa. Kita bercampur dengan manusia macam biasa. Kemudian kita bersosial macam biasa. Cuma dalam kita sosial, dalam kita buat segala pekerjaan dunia, kena timbang. Tuan-tuan, perkara itu dibenarkan pada syarak ataupun tak dibenarkan pada syarak. Tuan-tuan, kalau dia dibenarkan pada syarak, silakan. Kalau dia tak dibenarkan pada syarak, maka tinggalkan. Tuan-tuan, ni kehidupan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi dia bukannya stres lagu mana pun. Dia tak stres. Tuan-tuan, sebab itu kita orang sebagai manusia ni, buatlah pekerjaan kita. Tuan-tuan, yang penting ianya adalah perkara yang dibenarkan pada syarak, maka dipersilakan. Tak ada masalah. Tuan-tuan, kita nak makan apa pun dipersilakan, asalkan makanan itu dihalalkan pada syarak. Tuan-tuan, kita nak buat apa pun buatlah, asalkan perkara tersebut dibenarkan pada syarak. Tuan-tuan, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala maka kita perbuat. Maka dia dah jadi dah sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya segala kebaikan dan juga segala keburukan itu pasti ianya akan direkod oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa bayyana, kemudian kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala terang apakah itu kebaikan dan apakah pula itu kejahatan. Macam mana Allah Ta'ala buat kepada kebaikan dan macam mana pula Allah Subhanahu wa ta'ala buat kepada segala kejahatan ni. Dan jadi Nabi sebut, faman hamma, kata Nabi,
Siapa-siapa dia yang bercita-cita, siapa-siapa dia yang ada teringin, yang dia berkehendak, kata Allah Ta'ala. Dan ni Allah Ta'ala terang kepada Nabi SAW. Faman hamma bihasanatin, siapa-siapa dia yang dia berasa dan juga dia bercita-cita untuk melakukan kebaikan, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya dalam hati dia nak buat kebaikan. Tuan-tuan, dia ada maksud untuk buat kebaikan. Dia ada niat untuk melakukan kebaikan. Tuan-tuan, tapi kata Allah Ta'ala, falam ya'malha, tetapi dia tidak beramal, tetapi dia tidak melakukannya. Tuan-tuan, dekat sini ni apa ni kita huraikan siap-siap. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala ada orang yang dia nak buat kebaikan. Tuan-tuan, contoh saya bagilah. Siapa dia yang tak mau pi haji dan juga umrah? Tuan-tuan, tak ada orang pun yang tak nak pi kedua tanah suci ni, di Mekah dan juga di Madinah. Semua orang nak pi, semua orang nak menunaikan umrah dan juga haji. Tuan-tuan, tapi umrah dan juga haji ni, dia adalah jenis ibadah yang menggunakan harta. Sebab itu dia kata, dalam kitab fiqh kata, haji dan juga umrah ni man istata'a ilaihi sabila, iaitulah bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan, dia kata. Tuan-tuan, tapi hati tu berasa tak, aku nak pi, tapi tak ada kemampuan. Tuan-tuan, kalau dia ada kemampuan, memang dia pi sungguh, memang dia akan buat sungguh. Tapi nak buat lagu mana? Tuan-tuan, kerana dia teringin tapi tak ada modal. Tuan-tuan, dia teringin tapi tidak ada kemampuan. Maka kata Allah, orang yang ada cita-cita yang macam ni, dia nak buat kebaikan, memang dia nak buat, falam ya'malha, tetapi dia tidak melaksanakannya. Tuan-tuan, kerana keuzuran yang ada pada dia, kerana keterbatasan yang ada pada dia. Tuan-tuan, tengok apa Allah Ta'ala buat pada orang macam ni. Katabahallahu indahu asyara hasanatin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala catat bagi dia dengan 10 kebaikan pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya orang yang ada cita-cita nak buat baik ni, tiba-tiba tak terlaksana kerana ada keuzuran pada dia. Tuan-tuan, dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, indahu hasanatan kamilatan. Tuan-tuan, tadi tu kita telajak tu. Sebab saya nampak apa ni matan hadis ni macam ada dua macam tu. Pasal apa hadis 40 ni kita hafal. Jadi kita tengok apa ni sikit-sikit. Bila tengok balik, telajak bukan tu. Asyara hasanatin, nanti saat lagi kita akan terang. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa-siapa dia yang bercita-cita nak melakukan kebaikan, itu dia. Falam ya'malha, tetapi dia tidak boleh melakukannya kerana ada keuzuran. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka dia dicatat oleh Allah Ta'ala dengan satu kebaikan yang sempurna, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Dapat pahala juga. Bila mana dia berniat dengan niat yang baik, maka dia dapat pahala juga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu kata Nabi SAW, Nabi sebut, kadang-kadang kata Nabi, niat seseorang itu khairun min amaliha. Kadang-kadang niat seseorang itu lebih baik daripada amal dia. Tuan-tuan, pasal apa Nabi sebut lagu tu? Kerana orang yang ada niat yang baik ni, kadang-kadang dia tak sempat untuk melakukan kebaikan itu.
Tuan-tuan, Nabi kata dia akan dapat kebaikan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, berbanding dengan orang yang beramal. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang dia beramal, amal dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana amal itu tidak disekalikan dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu Masya Allah, ni nak tunjuk kata apa tuan-tuan? Rahmatnya Allah Ta'ala. Tuan-tuan, begitu lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia tak mau tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia tak mau menghumbankan hamba-hamba dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, syariat ini, agama ni, dia bukanlah agama yang nak menerakakan orang. Dia bukannya nak memasukkan orang ke dalam lembah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok dakwah Nabi SAW, dia adalah dakwah mengusahakan manusia agar dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, satu hari Nabi pernah dia bangun, bila ada satu mayat Yahudi lalu dekat depan Nabi SAW. Tuan-tuan, inilah agama. Tuan-tuan, dia agama ni dia bukannya nak jadi keras, bukan dia. Bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berdakwah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kamu gunakan terlebih dahulu pendekatan yang lembut, kata Allah Ta'ala. Kalaulah seandainya kamu berkeras kepada manusia, kata Allah, lam faddu min haulik, maka nescaya manusia itu dia akan lari daripada kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi ni perintah daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana agama ni dia bukan nak memasukkan manusia dalam neraka. Tuan-tuan, kerana agama ni bukan nak memasukkan manusia ke dalam lembah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, satu hari bila ada satu mayat Yahudi lalu depan Nabi SAW, dia lintah depan Nabi SAW. Nabi bangun. Tuan-tuan, Nabi bangun, kemudian Nabi teriak. Bila Nabi teriak, sahabat pun kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jenazah ni bukannya jenazah orang Muslim, dia adalah jenazah orang Yahudi, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kamu teriak bagi dia? Dan apa kata Nabi SAW? Aku khazin, aku sedih, kata Nabi. Bila mana aku tak berjaya nak melepaskan dia daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu Nabi SAW di dalam dakwahnya, Nabi menggunakan kepelbagaian pendekatan. Dan sebab itu ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Fattah Abul Ghuddah rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dia hidangkan kepada kita. Dia tulis dekat dalam kitab dia, sekurang-kurangnya ada 40 cara yang dibuat oleh Nabi SAW untuk menarik manusia agar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa Nabi banyak sangat cara dia dakwah ni? Tuan-tuan, pasal apa? Tuan-tuan, kerana kita nak mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak pernah keras kepada hamba-hamba dia. Dan sebab itu kata Nabi SAW, siapa-siapa dia yang bercita-cita nak melakukan kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tidak melakukan kebaikan kerana ada beberapa keuzuran, tuan-tuan, dia dapat pahala tak? Dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi dia nak kena betul-betul ya. Bila dia berniat, dia memang niat nak buat sungguh.
sampai masa ada keuzuran. Yang tu diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau hanya setakat dia berniat, tetapi langsung tidak ada pun sebenarnya, jauh di sudut hati dia, dia tak mau buat pun, sekadar nak mendapatkan pahala niat. Tuan-tuan, orang yang macam ni dia dapat tak pahala macam ni? Dia tak dapat pahala yang lagu ni. Tuan-tuan, sebab itu kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dia sebut di dalam kitab dia Adab Sulukil Murid, mana-mana orang yang dia berniat, dia mesti kena ada keazaman dia nak buat apa yang dia niatkan. Kalaulah seandainya sampai pada waktunya dia berkeuzuran, tuan-tuan, dia dapat pahala ni yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dia mendapatkan pahala kebaikan itu sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, inilah kelembutan Allah Taala kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, masya-Allah, disebutkan oleh ulama, kalaulah Allah Subhanahu wa taala ni dia nak mengazab manusia, lama dah dia boleh azab. Tuan-tuan, sehingga kan apa ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asbara illallah, kata Nabi, tak ada orang yang lebih penyabar sebagaimana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, manusia ni kalau dia sabar, dia akan ada dia punya apa? Batas dia. Tuan-tuan, dia kadang-kadang pun dia sabar lama pun. Kadang-kadang dia meletup. Tuan-tuan, tapi kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tengok Allah Ta'ala dia bagi nikmat banyak kepada manusia. Tuan-tuan, kita boleh hirup udara tiap-tiap hari. Kita boleh makan. Tuan-tuan, yang makan ni buat maksiat dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, yang boleh hirup udara Tuhan ni adalah orang-orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kadang-kadang dia seolah-olah macam benci kepada agama ni. Seolah-olah macam dia tak suka pun kepada syariat ni. Tuan-tuan, tapi tiap-tiap hari tangan dia suap makanan masuk ke dalam mulut dia. Tuan-tuan, pada tiap-tiap hari dia boleh kencing, dia boleh berak, boleh. Tuan-tuan, tengok orang yang sembelit. Tengok macam mana orang yang tak boleh kencing. Tuan-tuan, tengok macam mana orang yang diambil dia punya kesihatan dia. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, walaqad makkannakum fil ardi. Kamu boleh duduk atas dunia ni kerana kami yang berikan tempat duduk, kata Allah Ta'ala. Nahnu narzuqukum. Kemudian kami berikan pula rezeki kepada kamu, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dalam keadaan dia beri tempat duduk pada kita, dalam keadaan dia beri rezeki pada kita ni, tuan-tuan, ada orang, tuan-tuan tengok kan? Ada orang yang dia syirik dengan Allah. Ada orang yang dia seolah-olah macam tak suka dengan syariat ni. Tuan-tuan, ada orang meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ada tak Allah Ta'ala azab dia? Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak azab mereka ni. Sebab itu kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih penyabak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu pun orang yang banyak dosa, bila di akhir-akhir nafas dia, nyawa dia, dia sebut la ilaha illallah. Nabi kata apa? Fadakhalal jannah, maka dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, berlaku pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Zaman Nabi Musa ni ada satu orang, dia ni memang kepala pengat. Jenis orang ketegak sungguh. Tuan-tuan, buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia ni kira langgar apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebelum nak cerita ni, tuan-tuan, maksiat
benda-benda yang disuruh tinggal oleh Allah Ta'ala, ulama sebut padanya ada kemudaratan. Tanda sebab tu kita jangan buat benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Ada mudarat pada benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Manakala benda yang dihalalkan oleh Allah padanya ada manfaat. Tuan-tuan, sebab itu orang yang cari benda halal, dia buat benda halal, mai manfaat kebaikan yang begitu banyak. Tuan-tuan, tapi kalau dia buat benda yang haram-haram ni, yang ditegah ni, tuan-tuan, ulama kata padanya ada mudarat. Tuan-tuan, paling kurang pun mudaratnya apa? Dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa ni kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, dia adalah penyebab turunnya bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalam zaman dia. Dalam zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu orang yang sangat dibenci oleh orang. Dan orang benci kat dia. Dan orang benci kat dia ni pasal apa? Kerana dia ni fasik. Dia buat dosa banyak. Dia buat kejahatan banyak. Dan sebab itu untuk hukum manusia ni zahir boleh lah. Sebab itu ada kaedah. Kita kalau menghukum manusia, ada kaedah dia. Nahnu nahkum ala zawahir. Kita hanya boleh hukum manusia pada zahirnya sahaja. Tak boleh kita hukum manusia sampai ke dalam batin-batinnya, tak boleh. Dan tak pasal apa? Kerana kedudukan seseorang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cerita orang yang berada di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ini. Tuan-tuan, dia ni orang yang orang benci kat dia. Tuan-tuan, orang benci kat dia. Satu hari dia mati. Tuan-tuan, bila dia mati, orang tak mau siapkan dia. Orang tak mau sempurnakan jenazah dia. Orang tak mau sempurnakan. Tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala perintah Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, kamu pergi cari orang sekian-sekian di kampung sekian-sekian. Maka Allah Ta'ala kata, kerana kau siapkan orang ni. Allah Ta'ala kata, kerana orang ni, orang kampung dia tak mau sempurnakan dia. Tuan-tuan, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pergi ke kampung orang ni. Bila dia pergi ke kampung orang ni, dia pun siasat. Nabi Musa siasat. Siapa dia ni? Maka orang-orang ni kata, wahai Nabi Allah, dia ni adalah seorang pelaku maksiat kepada Allah Ta'ala. Dia adalah orang fasik, orang yang berdosa dengan Allah Ta'ala. Tidak ada kepentingan bagi kami. Dan orang tak mau siapkan, tak mau sempurnakan jenazah dia. Dan tapi Allah Ta'ala suruh pergi cari kawan ni. Tuan-tuan, lalu dia pun disiapkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, ditanam dia sebagaimana layaknya dia sebagai seorang manusia. Tuan-tuan, dah habis-habis siap tanam, Nabi Musa alaihissalam dia bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dia ni adalah orang fasik, ya Allah. Tapi pasal apa yang kau suruh aku sempurnakan dia? Sedangkan dia fasik. Orang kampung menjadi saksi kefasikan dia. Tuan-tuan, apa Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Allah Musa alaihissalam? Wahai Musa, seumur hidup dia melakukan dosa kepada aku, tetapi di akhir-akhir kehidupan dia berdoa kepada aku. Tuan-tuan, doa ni dirakamkan di dalam kitab ad-doa. Tuan-tuan, apa dia doa kawan ni ketika mana dia hampir kepada kematian dia? Ya Allah, sesungguhnya aku ni engkau yang jadikan. Ni doa dia. Ya Allah, ketika mana engkau menjadikan manusia, engkau bekalkan hawa nafsu. Ya Allah, ketika mana engkau bekalkan hawa nafsu, amat berat untuk menembusi hawa nafsu ini. Ya Allah, semua orang tahu apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Sedangkan aku tenggelam di dalam hawa nafsuku. Ya Allah, engkau Ghaffar, engkau pengampun. Ya Allah, engkau adalah yang maha baik, engkau adalah yang maha pemberi. Ya Allah, hari ini aku minta ampun daripada segala dosa-dosa aku kepada engkau, ya Allah. Tanda ni doa dia. Tanda ni doa satu orang yang buat dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini aku minta ampun dengan engkau daripada segala dosa-dosa aku. Dan kalaulah seandainya engkau tidak mengampunkan aku, maka nescaya
aku akan diazab oleh engkau dan engkau adalah yang maha mengasihani kepada hamba-hamba dia. Dan Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa AS, wahai Musa, kerana dia minta rahmat aku, hari ni aku rahmati dia. Tuan-tuan, Masya Allah, yang ni adalah kelembutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Tapi apa yang Allah Ta'ala kata? Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit daripada hamba-hamba aku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian Allah Ta'ala kata lagi pada Nabi SAW, wa in hamma biha fa'amila biha. Panjang ni. Bunyi dah. Okey. Kan, tak biasanya apa ni pukul 8, 10, 8, 12 dia dah bunyi ya. Hari ni saya duk rasa awak rasa panjang. Tuan-tuan, jadi waktu pun dah sampai, nanti kita akan sambung lagi lah pada pertemuan yang akan datang. Minggu depan tak ada, tuan-tuan, kita ada program dengan Habib. Tuan-tuan mai lah, mudah-mudahan ada dia punya barakah dia, insya-Allah. Sabtu lusa nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan hadis ni. Dia baca hadis pun macam tengok filem juga. Tengah-tengah duk suspend tu kita bounty. Jadi orang pun insya-Allah lah, mudah-mudahan lah tuan-tuan, kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.